Saya nak mengulas sedikit berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Sudpol Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Samsul Iskandar, yang mana dalam kenyataan media ni dia menyatakan bahawa harap Rafizi, Nik Nazmi terima pujukan Anwar. Ini kata Samsul dalam kenyataan media. Dan saya lihat ada juga beberapa rakan yang lain menyatakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Samsul ni sebagai hipokrit. Dan saya amat bersetuju bahawa kenyataan Samsul ni memang amat hipokrit lah. Ya, kita tahu bahawa apa yang berlaku ni sebelum pemilihan parti ni, yang kita semua tahu bahawa yang mula-mula keluarkan kenyataan untuk Nurul Izzah melawan Rafizi Ramli ni adalah Samsul Iskandar. Dan tiba-tiba hari ini Samsul dengan hipokritnya mula nak menyatakan supaya pujukan yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membawa dua individu penting ini, iaitu Rafizi Ramli dan Nik Nazmi ini, untuk mereka kembali menerima jawatan sebagai menteri. Saya percaya Rafizi dan juga Nik Nazmi bukan kemaruk jawatan macam Samsul Iskandar, yang mana Samsul Iskandar sekarang ni menjadi Sudpol Perdana Menteri. Saya tak kisahlah kalau Samsul tidak senang dengan kenyataan yang saya keluarkan ini, tetapi saya juga ada hak untuk saya nak bercakap. Bukan Samsul saja duduk dalam Parti Keadilan ni yang perlu bercakap, orang lain boleh juga kan. Selama ni dia yang bercakap banyak, dia yang lebih juga kan. Dia siapa juga, dia pun macam kita juga. Tanpa undi rakyat dia pun tak ke mana kan. Jadi tak perlulah kita nak mengampu sesama. Mungkin sekarang ni kamu duduk di atas, kamu pegang jawatan macam ni macam itu, dan mungkin kamu ada ruang untuk kamu nak gunakan dana dan sebagainya. Tetapi kena ingat, kamu pun tak begitu lama. Hidup ini tidak begitu panjang juga kan. Jadi jangan angkuh pada sombong sangat. Itu saja pesanan saya lah. Saya tidak pernah takut dalam saya berpolitik ini. Siapapun pimpinan parti, termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, kalau saya nak kritik, saya akan kritik. Sebab kamu pun naik disebabkan oleh undi rakyat. Dan kamu pun tidak ada siapa-siapanya. Kamu jaga kawasan kamu, aku ada kawasan aku yang aku nak jaga. Kalau kawasan Samsul dekat Melaka, itu kawasan kau. Kawasan aku tu kat Sarawak. Okey? Dan ada lagi kawasan yang saya jaga sendiri. Jadi tak perlu nak belagak-belagak sangat untuk bercakap. Jadi tak ada istilah-istilah saya nak mengampu ke dan sebagainya. Jadi saya nak cakap pasal isu ini, dia cakap benda macam ni. Jadi janganlah Samsul nak mengajar orang untuk nak menipu lagi, untuk nak membuat satu cerita yang menyedapkan orang nak dengar. Saya begini dalam isu ini, kita mulakan cerita ini apabila saya sebenarnya dah malas lah ulang-ulang cerita ni kan. Berlakunya pemilihan parti ini disebabkan oleh puak-puak ni lah. Puak-puak ni yang nak menolak Rafizi kan. Dan akhirnya berlakulah pemilihan parti. Sedangkan pemilihan parti ini kita tahu boleh ditundakan dan boleh dilakukan selepas PRU ke-16. Kenapa sengaut? Kenapa nak cepat sangat nak buat? Kan? Jadi bila benda ni dah buat, terimalah hakikat yang ada. Rafizi pun dah terima hakikat yang ada. Iaitu bila dia kalah, dia meletak jawatan sebagai menteri. Itu adalah satu perkara yang hakikatnya. Yang hakikatnya memang begitu. Yang hakikatnya memang sebagai menunjukkan bahawa integriti kita tidak mendapat sokongan daripada akar umbi, letaklah jawatan. Begitu juga dengan Nik Nazmi. Itu tradisi. Bukan sibuk nak pergi mencari jawatan kan. Okey. Apabila sekarang ini nak pujuk Rafizi Ramli nak duduk dekat jawatan itu, saya rasa baik Samsul sendiri calonkan diri untuk jadi Menteri Ekonomi, duduk dekat situ, ataupun ganti Nik Nazmi jadi Menteri Ekonomi, lantikan senator. Sebab masih ada lagi satu penggal. Kalau Samsul Iskandar nak jadi Menteri Ekonomi ataupun nak ganti Nik Nazmi sebagai Menteri, masih ada lagi term untuk menjadi senator lantikan 3 tahun. So dia boleh jadi senator lantikan ganti tempat Nik Nazmi ataupun Rafizi. Itu lebih baik. Jangan sibuk lah kan. Mereka nak ni, nak pujuk lah, nak ni lah. Ini pemilihan parti yang pelik. Yang pelik. Pengundi
Kamu orang total semua, pengundi untuk MPP, pengundi untuk cabang. Kamu orang total semua sekali tidak sampai pun 150.000. Menggunakan sistem online, blockchain lah, chain lah kan, yang harganya menjangkau juta, belas juta. Hanya benda yang orang kata betul-betul membodohkan lah. Duit dihabiskan berjuta untuk pemilihan parti, untuk buat satu sistem yang pengundi di bawah 150.000 orang kan. Baik buat undi manual, tak buang duit, tak dikatakan menipu, tak macam-macam sistem dan sebagainya, tak berlaku rasuah dan sebagainya. Ini benda yang sampai kiamat dan akan menjadi satu sejarah dalam Parti Keadilan. Dan Samsul sendiri akan dijadikan sebagai sejarah orang yang juga bertanggungjawab dalam isu ini. Sebab itu saya kadang-kadang malas nak ulas isu ini sangat, sebab saya dah pun move on. Tapi kalau Samsul nak juga saya nak ulas benda ni, saya ulas lah.